Saya, Siti Nur Mazwani binti Muhammad Izzuan, memegang nombor metrik E1764110, pelajar tahun 2 FSSK. Saya akan memberi sedikit penerangan isi kandungan poster infografi saya yang bertajuk Pengurusan Acara dan Penyemarahan Masjid, Kefahaman dan Tuntutannya. Baiklah, secara jelasnya, seperti yang diketahui, masjid merupakan sebuah institusi yang amat penting dalam pembangunan agama Islam. Selain daripada tempat ibadat, masjid juga berperanan sebagai institusi yang membina dan memantau kualiti manusia sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, adakah kita ketahui apakah yang perlu ada bagi melengkapi pengurusan dan penyemarahan masjid serta perkembangannya? Sebelum itu, kita mesti mengenal pasti konsep pengurusan yang sebenar. Pengurusan adalah aktiviti yang dilakukan oleh manusia yang berhubung dengan kerja-kerja, pengarahan, kawalan dan perancangan. Manakala imarah pula kerja menggerakkan atau menghidupkan semula suasana masjid dengan pelbagai kegiatan berfaedah, terutamanya bentuk keagamaan. Terdapat 3 matlamat utama dalam penyemarahan masjid. Yang pertama, mengajar manusia bertakwa dan menjauhkan diri daripada maksiat. Yang kedua, meninggikan syiar Islam dan menghapuskan syirik. Yang ketiga, membimbing golongan jahil dan memberi peringatan kepada golongan lalai supaya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, pengurusan masjid menurut Islam terbahagi kepada 7, iaitu yang pertama, niat. Sebelum melaksanakan sebarang pengurusan, niat haruslah tepat dan benar, iaitu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, perancangan, iaitu melibatkan bentuk idea yang timbul untuk melaksanakan sesuatu pengurusan. Yang ketiga, pelaksanaan, iaitu sebelum menjalankan sesuatu pengurusan itu, setiap gerak kerja pelaksanaan haruslah diketahui terlebih dahulu. Keempat, pengorganisasian. Pada tahap ini, setiap orang diberi tugas mengikut kemampuan dan kelebihan diri masing-masing untuk bersama-sama menguruskan masjid. Kelima, pengarahan, iaitu ketua berperanan untuk membentuk sesebuah organisasi dan gerak kerja supaya bentuk pengarahan dapat dipatuhi. Yang keenam, pengawalan. Setiap gerak kerja dapat dikawal dengan baik tanpa berlaku sebarang halangan yang memudaratkan. Ketujuh, penilaian. Setelah semua tahap dicapai, penilaian haruslah dibuat supaya untuk memperbaiki kekurangan yang wujud. Antara golongan yang layak mengimarahkan masjid mengikut cirinya adalah beriman kepada Allah, beriman dengan hari kiamat, mendirikan solat dan menunaikan zakat. Golongan-golongan ini akan menjadi cerminan kepada pembangunan masjid yang akan memperkenalkan lagi agama Islam di mata dunia. Sudah tentu ramai yang tidak tahu akan kelebihan mengurus dan menyimarahkan masjid ini. Jadi, jom kita ketahui peranan menyimarahkan masjid. Antaranya ialah menjaga kemuliaan masjid, adab dan kehormatannya, menjaga hak jemaah dan para malaikat, iaitu dengan menjaga kebersihan diri dan bau mulut, menginfakkan harta dan wang ringgit untuk tabung masjid, menunaikan solat fardu secara berjemaah, menghadiri kelas pengajian dan program yang dianjurkan, menggalakkan ahli keluarga seperti isteri dan anak-anak untuk melibatkan diri dengan aktiviti masjid seperti solat berjemaah, menjaga kebersihan masjid, membaiki kerosakan di masjid,
mematuhi setiap arahan yang dikeluarkan oleh pihak masjid, rela mempertahankan kemuliaan dan kesucian masjid. Walau bagaimanapun, kita juga perlu tahu bagaimana kaedah pelaksanaan untuk mengimarahkan masjid. Antaranya, perancangan, pengorganisasian, pengawalan, penyusunan staf, kepimpinan dan pelaksanaan mengikut perancangan. Pengimarahan masjid merangkumi beberapa aspek yang terdiri daripada pengurusan dan pentadbiran, ibadah dan akidah, kebajikan dan komuniti, keilmuan dan pendidikan, kebersihan dan keceriaan, ekonomi dan kewangan, dakwah dan politik. Kesimpulannya, sebagai masyarakat dan umat agama Islam, kita semua berperanan untuk bersama-sama mengurus dan mengimarahkan masjid dan surau kita demi pembangunan agama Islam yang mapan. Jadi, ayolah kita menyambut seruan menjadi insan yang bertanggungjawab, menjaga kebaikan agama Islam. Sekian, terima kasih.